Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hari ni 23 23 ke 21? 22. 22 November 2020 sama dengan hari Ahad, jam 1:30 petang. Hari tu pagi minggu lepas kalau tak silap saya jogging. Saya melalu ke kawasan tapak Kubu Kubu Cirang. Ni. Ciranjor Atok. Apa? Kubu Cirang ini saya kata saya nak bawa anda untuk kita masuk ke dalam kawasan kubu ini. Sebab hari tu minggu lepas masa saya pergi tu pagi sangat Jadi kawasan masih gelap. Orang pun tak ada. Jadi saya takut pergi sorang-sorang. Jadi hari ni petang minggu ni, daripada pergi ke Kagoshima, tempat yang crowded. Sekarang ni cuti 3 hari di Jepun. Cuti 3 hari lah. Daripada hari Jumaat, Sabtu, Ahad dan juga Isnin. Jadi kalau pergi ke bandar ni mesti orang ramai punya lah. Kalau shopping komplek ke apa ke. Ni bunga cantik. Jadi saya memang seboleh mungkin tak mahu pergi ke tempat-tempat yang crowded macam tu. Musim-musim corona pula sekarang ni. Jadi lebih baik kita pergi ke tempat-tempat yang macam ni langsung tak ada orang baru syok. Jadi kita teroka sikit kubu, tapak kubu tapak kubu kawasan Cirang ni. Cantik bunga. Bunga apa namanya ni Saya tak install lagi picture it punya. Ada dah install semua. Sekejap kita picture sikit. Picture it. Ni. Ni picture it. Okay. Kita scan. Kita tangkap gambar. Nampak tak? Korang tak nampak mana dia? Mana bunga yang clear sikit? Bila ni? Okay. Kita tengok bunga apa. One moment please. Identifying. 97%. Okay. Kita tengok bunga apa. Tak keluar lagi. Tea oil camellia dia tulis. Nampak tak? Tea oil camellia. Nama bunga ini. Dia ada banyak jenis bunga. Banyak warna ada warna putih, ada warna pink, warna merah macam tadi. Tea oil camellia is a plant species often commercially used to make tea seed oil. Oh, ya ke? The oil made from the seeds of tea oil camellia is similar in composition to olive oil. Naruhodo. Musim akan kembang pada musim autumn dan juga winter. Ketinggian ni saya baca melalui data yang ada dekat internet ni. Sambil-sambil tengok kawasan ini. Ketinggian pokok 1 hingga 8 meter. Okay, flower punya saiz 2.5 hingga ke 8 cm. Sejenis tea flower Naruhodo. Okay. Sekian saja itu untuk bunga tadi. So let's go masuk ke dalam kawasan kubu ini. Tu ada satu gua tu. Kalau seorang-seorang ni memang tak berani lah saya nak menjenguk dalam tu. Maybe next time kalau ada teman kita boleh pergilah. Ini kita masuk ke dalam kawasan kubu ini. Karahori.
Senyap, sunyi, hanya bunyi unggas-unggas sedikit, ada bunyi unggas. Dan juga bunyi serangga ya. Langsung tak ada orang. Kebanyakan orang biasanya mungkin sekarang ni musim tengok daun kuning. Ramai mungkin yang ada sway disediakan kegunaan untuk mendaki, menaik ke kawasan kubu ni. Boleh guna ni, tongkat ini disediakan. Jadi kita boleh tongkat. Mungkin kebanyakan orang pergi tengok bunga kuning Jadi tempat bunga kuning pun dijangka crowded. Saya tak sukalah. Lebih baiklah kita pergi ke tempat-tempat tak ada orang macam ni. Okay. Next time, mungkin kalau ada cuti hari biasa ke, masa weekdays, bolehlah kita pergi. Walaupun mungkin tinggal saki-baki daun kuning yang ada, tapi orang tak ramai, lebih tenteram, lebih tenang. Ni kubu-kubu dia, nampak? Tu ada satu lagi gua dia. Tu Karahori dia panggil, Karahori. Itu sebab tu dia panggil Karahori. Ni nampak? Kubu dia, nampak? Dia gali lubang dalam bukit ni. Mungkin tempat dia orang lepak, tempat dia orang tentera dia orang lepak dan juga makan dan sebagainya lah. Menyimpan mungkin store tempat simpan barang, tempat simpan ration, ataupun mungkin store tempat simpan senjata. Mungkin ni saya tunjuk. Seram jugalah tempat dia. Nampak? Ni Karahori. Okey, ni tapak kubu dia ni. Ni kawasan bukit ini. Bukit jugalah, boleh dikatakan bukit. Ada banyak bukit-bukit kecil ya. Yang mana di celah-celah bukit ni ada jalan macam ni. Jadi kalau diserang pun dia orang akan bertahan. Mungkin dia orang serang daripada atas bukit macam ni. Ni bukit 1, bukit 2, bukit 3, bukit belakang sana, untung sana pun bukit. Okey. Jadi dia orang boleh serang daripada atas. Jadi orang di atas lebih mudah untuk menang lah. Berbanding orang di bawah, untuk serang orang atas susah kan. Okey, ni nampak dia, tapak dia. Chirang Castle site. Okey. First time ni saya datang ni. Menarik juga tempat dia lah. Tak ada apa-apa, cuma yalah tapak dia lah. Tapak kubu, kita boleh tengoklah peninggalan orang dulu-dulu, teknik dia orang perang macam mana. Buat kubu atas bukit. Nampak? Ini tempat diletakkan tempat pusat panah. Pusat pemanah lah ni. Pusat memanah. Ni naik atas ni, mungkin dia punya tim memanah dia. Pasukan memanah dia diletakkan di kawasan di atas sana. Yang ini dia punya main punya kubu dia lah, ke arah sana. Okey, kita naik sikit kawasan tempat pasukan memanah dia. Menarik juga tempat dia. Ni tempat ni naik kereta daripada rumah saya tadi. Saya ingat dalam 2-3 minit lah. 2-3 minit saja daripada rumah saya naik kereta. Memang betul-betul dekat kira depan kawasan area
depan rumah saya lah kayaknya. Ni imajo tu kan. Naik kat atas sana. Kita naik ke kawasan tempat pemanah lah dulu. Okey. Meh. Saya tunjuk. Right. Okey. Ni pokok leopard plant. Bunga leopard plant. Alright. Ni apa ada atas ni? Tak ada apa-apa. Tapi inilah tapaknya. Di mana pasukan pemanah samurai di Chirang ini ditempatkan di sinilah. Okey. Pasukan pemanah dia orang. Atas bukit ni agak luas ada space. Mungkin tempat dia orang latih memanah dan juga berkumpul, mengatur strategi mempertahankan Chirang daripada diserang oleh musuh-musuh lah pada ketika itu. Okey. Agak mengah ni keadaannya. Agak mengah juga kerana menaiki bukit. Okey. Tinggi bawah tu memang boleh tinjau sikit apa ada bawah. Allah Akbar. Oh, tinggi, memang tinggi. Tak nampak apa. Alright. Oh, nampak. Tu bawah tu ada jalan. Kalau ada musuh datang, dia orang panah daripada atas ni. Kira mudahlah untuk menang kan. Okey. Inilah tapaknya. Tidak ada apa-apa explanation yang disediakan di sini. Mungkin patut sediakan satu papan tanda yang explain lebih kurang sejarah bukit pemanah ini. Okey. Cuma ada signboard je tulis ini adalah bukit pemanah. Bukit untuk tempat pemanah lah ditempatkan. Di hujung sana, bukit yang sebelah sini adalah Imajo. Saya tak tahu macam mana nak sebut dia. Salah satu kubu lain. Mungkin pasukan lain yang ditempatkan di situ. Okey. Mari kita tengok. Kita stop lah. Sebab sama saja dia punya pemandangan dia. Bosan kan? Stop dulu. Nanti sampai ke tapak lagi satu lagi, saya on balik tengok apa ada atas sana. Ni pun kira koyo jugalah ni. Pokok daun kuning ni adalah koyo. Okey, ni jalan dia. Tu bawah tu adalah jalan di antara bukit-bukit. Okey. Okey. Memang tak ada apa-apa. Cuma satu tempat atas bukit yang kedua ini. Okey. Ni saya kata ni memang tumbuh meliar. Leopard plant ini. Leopard plant ini. Ni.
Banyak nampak. Kawan saya kata boleh makan benda ni. Dia punya batang dia rebus sampai lembut, bubuh kicap sikit katanya. Orang nenek-nenek dulu, orang tua je pun pandai masak. Ni binatang apa pun tak tahu. Dia tanam pokok ke apa ke? Ni saya pun tak tahu nak explain apa. Tak ada penerangan yang diberikan. Kubu, kita interframe sikit lah. Interframe sikit sini. On. Off dulu. Okey, kita sekarang berada di tapak kubu Cirang yang saya rasa sangat bersejarah juga bagi kawasan Cirang ini. Ada beberapa bukit di kawasan kubu ini, kawasan sekitar kubu ini ada beberapa bukit yang mana setiap bukit tu ada peranannya masing-masing. Tadi kita telah pergi ke kawasan bukit yang menempatkan tempat memanah, tempat mungkin pasukan pemanah dia. Yang ini salah satu bukit dia lagi. Juga atas dia nampak ada kawasan yang yang luas, tempat mungkin tentera-tentera dia berehat dan juga mengatur strategi lah untuk mempertahankan kawasan Cirang ni daripada diserang musuh. Jadi boleh kita perhatikan ada tembok, ada mungkin tempat ni telah diratakan, bukit dia ni atas dia diratakan dan dijadikan markas lah, camp dia orang. Dan di sekeliling bukit ini, saya tunjuk sikit. Di sekeliling bukit itu nampak ada tembok, bukan macam dibuat ada macam tembok lah. Jadi boleh orang daripada bawah tak nampak lah keadaan di atas bukit ni. Nampak. Jadi terhalang oleh serangan. Kita datang pergi dekat sikit. Okey, jadi kawasan ini macam tertutup sikit, macam dia bukit ni jadi atas dia, puncak dia jadi macam kawah, sebab dia macam diratakan dan ditinggalkan sedikit di hujung-hujung bukit ini. Sekeliling hujung bukit ini telah ditinggalkan tembok macam ni, yang tidak ditarah. Jadi dibiarkan untuk mungkin menghalang daripada sebarang serangan, mungkin pemanah daripada bawah, daripada musuh daripada bawah tak dapat nak menyerang kerana dihalang oleh tembok ni. Okey, itu saya punya agakkan sajalah, sebab tidak ada sebarang penerangan yang ada ditulis di sini. Jadi saya agak-agak sajalah. Ni keadaannya. Okey. Okey, kita pergi ke bukit yang seterusnya. Okey, kita turun untuk pergi ke bukit yang seterusnya. Kita tengok apa ada. Saya ingat hari ni saya plan nak pergi ke kawasan Kirishima. Tapi bila saya tengok semalam, bila saya tengok forecast, weather forecast, ramalan cuaca, nampak ditulis macam hujan. Jadi saya cancel niat saya. Jadi bangun pun agak lewat sikit. Jadi kemas-kemas rumah apa semua, tengah hari baru get ready boleh keluar-keluar. Jadi sebab dah lewat, jadi saya pergi ke kawasan sini sajalah. Kawasan berhampiran dekat dengan area rumah saya ni yang masih saya belum pernah teroka. Jadi kita jalan tempat-tempat yang berdekatan sahaja. Lagipun orang ramai sekarang kalau keluar, kalau pergi ke tempat-tempat yang popular, turis-turis spot yang popular di Jepun ini, sudah pastinya kerana sekarang cuti 3 hari. Orang mengambil kesempatan untuk ni ada apa dia panggil?
Oh bukan. Saya ingatkan pegaga. Okey, ambil kesempatan cuti 3 hari untuk berjalan-jalan. Biasanya dia akan pergi ke shopping kompleks dan juga ke pusat-pusat turis spot yang popular lah. Jadi kita kalau musim cuti, musim orang ramai, cuti umum dan sebagainya, ataupun hari Minggu, lebih elok kita cari kawasan-kawasan yang tidak dikenali atau kawasan-kawasan yang terpencil untuk kita yang mungkin masih belum kita pernah pergi. Kita pergi ke kawasan seperti tersebut yang terpencil itu, jadi orang boleh mengelakkan daripada bertembung dengan orang ramai. Tempat crowded. Tapi kalau siapa yang suka tempat crowded, silakanlah. Kan? Macam saya tak minat langsung tempat crowded. Jadi kita hari-hari hujung minggu ataupun hari-hari cuti umum, kita pergi ke kawasan-kawasan macam ni, langsung tak ada orang. Jadi okey, ini kawasan kita yang punya lah. Alright. Tapi menakutkan juga lah, gelap lah sekarang. Sekarang baru pukul 2 petang. Tapi langsung tak ada orang dalam hutan ini. Jadi tak apa, kita jalan lah, alang-alang. Alright. Ni bukit yang seterusnya. Masugata. Masugata ni, masu ni apa maksud ni saya tak pastilah. Mungkin boleh check lah nanti. Okey. Ini mungkin telah dibuat semula lah, tangga ini. Kalau dulu memang cuma tak ada apa-apa. Ini buat tapak tengok kubu dia. Ini main dia lah. Main castle dia. Tapak kubu yang utama dia lah. HQ dia lah, HQ. Pusat kawalan ketenteraan samurai, geng samurai. Nampak situ pun ada bukit. Situ pun boleh naik. Tu dipanggil Homaru ke dia panggil. Ni mungkin tempat tapak. Nampak samurai. Ada banyak bukit. Kita berada di sini. Ni ada bukit lain. Ni mungkin ada bukit yang itu. Lepas tu yang ini, yang itu. Oh, betul lah yang tu. Bukit dia. Okey. Ni nampak dia gambarkan tentera samurai dia standby dekat celah-celah pokok di atas bukit untuk menembak tentera musuh yang datang. Nampak. Ni tapak yang sebenar nampak. Setiap bukit ni ada diletakkan pasukan-pasukan dan camp dia lah. Diratakan tanah yang sekeliling bukit seperti yang saya tunjuk tadi adalah tembok yang dibuat yang tidak diratakan lah, bagi mengelakkan pemandangan musuh daripada bawah ni tak boleh nak nampak kat atas lah. Ni bukan tembok apa ni. Ini dia ratakan tanah kat tengah. Dekat sekeliling bukit ni dia tak ratakan. Jadi dihalang, pemandangan tu terhalang. Ni nampak kawasan dia. Ada banyak bukit tadi. Kita dah pergi 2 bukit. Macam ni lah keadaannya. Ni dia punya peta dia lah. Rumah saya dekat sini. Alright. Pamfleto Mario. Pamfleto. Kuku kah? Naijang. Tak ada. Dia kata sila ambil pamphlet free yang menerangkan kawasan ini. Tidak ada pamphlet, dah habis. Jadi kita tengok ni kawasan Kuranojo kan lah? Kuranoshiro. Seperti yang kita tengok dalam gambar yang saya tunjuk dekat notice board tu tadi. Tentera dia akan standby duduk celah tepi pokok macam ni, dekat atas bukit ni,
standby untuk panah musuh yang datang daripada bawah. Nampak macam ni. Ni pokok kan. Pokok ni sebagai penghalang. Kita saksikan macam ni. Dia duduk sebelah pokok macam ni. Siapa saya tunjuk interframe sikit lah. Kan? Tadi saya explain. Mana nak letak. Sekejap Okay, saya lakonkan seperti yang saya baca dekat penerangan di notice board tu. Jadi samurai dia akan duduk macam ni lah. Okay, samurai duduk celah pokok macam ni. Standby tu. Bawah tu adalah musuh yang datang daripada bawah. So dia tembak. Panah. Shoo! Ataupun tembak pun boleh lah. Oh, tengok celah pokok ni. Boom! Lah sini. Macam tu lah lebih kurang peperangan di kawasan kubu Cirang ini. Lebih kurang macam tu lah saya rasa. Okay, faham tak? Alright, kita pergi tengok kawasan kubu tu, nampak tu. Musuh akan datang daripada bawah sana, kan? Kita berada di atas ni, atas bukit ni. Jadi samurai-samurai di kawasan kubu ni akan standby lah di celah-celah pokok. Di atas bukit ini untuk menembak musuh, memanah musuh yang datang daripada bawah. So ni atas puncak kubu ini, Kuranoshiro Koguchi. Dia ada nama-nama yang diberikan, nampak? Koguchi. Ni Koguchi. Mungkin ini Koguchi ni. Ini kanji apa ni ya? Tora ke? Tak pastilah. Kena check lah. Ni. Ada penerangan di sini. Ni musuh datang dari sini. Koguchi B. Oh, dia ada tulis. Peninggalan artifak yang dijumpai di kawasan ini. Boleh baca lah. Sekejap. Hari nak hujan lah pula. Nampak? Mendung baru tengah sedap hiking, duduk teroka kawasan ini. Nak hujan pula dah. Gelap lah ni. Kita berada di celah tengah bukit ni. Takut lah. Sorang-sorang. Tunjuk sikit lah lagi. Dorui. Ni. Ni dorui dipanggil binatang ni. Apa, tembok di sekeliling bukit ni dipanggil dorui ya. Tembok tanah. Sebab di sekeliling bukit dia adakan tembok tanah untuk mengelakkan serangan ataupun pandangan musuh daripada bawah. Banyak sikit daripada atas ni, nampak? Bawahnya gaung lah bukit ni. Bawah sana ada jalan tempat mungkin kalau musuh datang boleh nampak. Ni kawasan tapak-tapak. Ni apa fungsi dia, saya tak sempat baca tadi. Adalah fungsi dia ni. Nanti saya study. Tak habis study lagi. Saya pun baru first time datang. Setelah 4 tahun. Tahun keempat saya duduk di Cirang ni. Menarik tempat dia. Boleh buat aktiviti lah. Kalau bosan-bosan, hiking lah sini. Keluar peluh. Merecik-recik peluh keluar panjat bukit. Jadi di bawah sana mungkin kita boleh nampak Pekan Cirang mungkin di sana. Okey. Macam ni lebih-lebih kurang. Kita pergi bukit yang seterusnya, lepas tu kita balik lah. Dah gelap lah. Nampak? Hari nak hujan. Saya dah baca dah. Ni adalah tapak bangunan dia katanya. Mungkin rumah, tempat tidur dan juga tandas. Mungkin tempat dia orang berehat lah. Tempat camp dia orang, tempat tidur dan juga sebagainya. Tempat dia orang masak pun ada kesan tapak, tempat pembakaran dijumpai. Dan juga ada lubang-lubang, mungkin lubang tandas dan sebagainya juga dijumpai di kawasan ini. Ni, bukit ini, kubunya. Okey, kita interframe sikit lah. Wah, penuh muncuk.
Okey, siapa yang datang ke kawasan Cirang boleh cuba datang ke kawasan kubu ini, tapak kubu ini. Hiking dalam 10-15 minit, dalam setengah jam boleh cover keseluruhan bukit lah. Jadi bagus untuk santai-santai menikmati bunyi-bunyi unggas dan juga udara yang bersih dan juga pokok-pokok yang menghijau, kawasan bukit yang cukup indah ini. Jadi recommend lah. Saya recommend pada siapa yang datang ke kawasan Cirang, kawasan Kagoshima, boleh cuba melawat kubu ini. Jadi hari pun dah gelap dah. Jadi nak balik pun takut juga ni. Baik, sebelum bertambah gelap dan sebelum hujan turun, baiklah saya beransur pergilah, beransur pulang. Okey. Mungkin tak sempat dah nak panjat gunung bukit yang seterusnya. Next time insya-Allah kita boleh panjat bukit yang ada beberapa bukit lagi yang masih belum saya sempat untuk naik dalam dalam perjalanan saya pada kali ini. Okey, tu bukit tu. Bukit atas tu. Honmaru kan lah. Okey, hari pun dah gelap. Memang betul-betul nak hujan ni. Jadi kita balik lah. Kita balik. Okey. Jadi saya pun dah seram sejuk pula lah. Gelap lah. Tak ada orang. Tak apa, kita on kamera. Jadi macam inilah keadaannya. Kubu Cirang. Cirang Castle. Cirang Castle site. Ciranjo Ato. Ciranjo no Ato. Menarik. Mungkin ini pergi sendiri, tak ada orang nak explain. Jadi kita main agak-agak, kita main baca dan juga agak-agak sajalah cerita sebenar di sebalik kubu ini. Mungkin kita kalau ada peluang, mungkin ada dia orang buat tour lautan ke tapak ini, mungkin kita boleh ikut lah. Kita dengar sendiri explanation daripada orang yang bertanggungjawab lah, ahli sejarah di kawasan Cirang ini yang beri penerangan tentang kubu ini. Saya memang salah satu subjek yang saya suka dan curious nak tahu ialah tentang sejarah suatu tempat itulah. Jadi kalau kita tahu sejarah ni, kita lebih menghargai. Jadi kalau ada peluang, insya-Allah satu hari nanti kalau ada program yang dibuat oleh pihak berkuasa tempatan, pulangkan balik menatang ni. Kalau ada program yang dianjurkan oleh pihak berkuasa tempatan, penerangan tentang, mungkin kalau kita cek dalam internet ada explanation yang diberikan juga. Kita boleh study sikit untuk lebih mengetahui sejarah apa sebenarnya yang berlaku satu masa dulu di kawasan ini. Yang pasti ialah ia adalah satu kawasan yang cukup bersejarah, yang mungkin ramai samurai-samurai yang telah mati di kawasan ini ya. Kerana mungkin ada juga pertempuran yang berlaku di kawasan ini. Okey. Jadi kita boleh, apabila kita tahu sejarah itu, lebih kita menghayati, lebih kita menghargai. Okey, itu saja untuk sesi jalan-jalan petang pada kali ini. Sekian saja daripada saya dah nak balik. Walaupun jam masih baru 2:20 petang.
Saya nak balik dan juga mungkin cari pot lain. Saya ada bawa bekal tadi sebenarnya. Nak makan dekat satu tempat pemandangan indah atas bukit ke. Atas ni seorang-seorang saya takut juga lah. Mungkin kita boleh cari satu tempat lain, pot lain untuk kita makan bekal yang telah dibawa. Macam inilah keadaannya. Okey, itu saja daripada saya pada kali ini. Nanti kalau saya jumpa pot yang menarik untuk saya makan bekal, nanti saya enter frame dan juga tunjuk. Okey, sekian. Assalamualaikum.